Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصفيه من بين خلقه وخليله أما Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sama-sama kita dapat melakukan ibadah salat fardu subuh secara jamaah. Mudah-mudahan Allah menerima salat kita, ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Nabi ajar kita satu doa agar sama-sama kita diterima tiga perkara. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kau berikanlah kepada aku ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik, yang bagus. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, hadirin mukminin, hadirat dan mukminat rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada pagi ini ialah pagi, saya kira hari yang ketiga saya berada di sini, di Perlis ni, untuk sama-sama mengimarahkan program semarak masjid, imarah masjid yang dianjurkan oleh Jabatan Agama Islam Perlis. Start daripada kemarin lagi, semalam, hari ini dan esok insya-Allah yang terakhir. Sepanjang road tour saya di negeri Perlis ni, daripada bulan ni, alhamdulillah, antara topik yang saya kongsikan dengan masyarakat di sini adalah topik yang berkisar ataupun berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Start daripada minggu lepas lagi. Minggu ni bicara tentang tajuk kelebihan penghafaz Al-Quran, kelebihan membaca Al-Quran, hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan Al-Quran, antara kelebihan penghafaz Al-Quran, antara yang sahih dan juga rekaan. Cerita pasal tadabbur Al-Quran, kepentingan kita sama-sama mentadabbur Al-Quran, kepentingan kita membaca Al-Quran secara bertajwid, memahami asas-asas ilmu qiraah. Kemudian bila masuk tajuk tadabbur tu, kita pi sikit tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan nasihat kepada seorang bapa, nasihat kepada anak. Cerita pasal lebih banyak kepada Al-Quran dan tadabbur. Alhamdulillah, Allah memilih jalan ini. Dan kalau kita perhati tengok, bukan kata mutakhir ni, daripada dulu lagi, kecintaan kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah ini bukanlah benda yang baru. Tapi kita nak semai dia, kita nak tanamkan perasaan cinta kepada Al-Quran. Bukan sekadar cinta, tetapi mengikut petunjuk yang Allah berikan daripada Al-Quranul Karim. Nak datang perasaan cinta, nak semai perasaan kuat mendukung Al-Quran ini, dia bukan sekadar cakap-cakap, tapi mesti melalui ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Melalui pengajian-pengajian seperti ini, kuliah-kuliah, kelas-kelas
Hari ni yang popular kelas-kelas tadabbur, popular, masya-Allah. Jaib sendiri para hadirin dia buat kelas tadabbur, boleh kata setiap hari. Alhamdulillah mendapat repo, mendapat perhatian khususnya daripada masyarakat negeri Perlis. Di peringkat nasional dah ada program setiap hari. Saya rasa ibu ayah pun ikut daripada TV Al-Hijrah tu kan. Antara program rating yang tinggi juga, program agama rating tinggi. Simple je, baca Quran, tengok tafsir, lepas tu kita kaitkan dengan semasa. Daripada rancangan-rancangan seperti ini, respon dia bagus. Saya perhati tengok, ada yang abang, kami baca Fatihah dah berapa puluh tahun tak faham maksud Fatihah, tak faham maksud. Kami baca Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, tak faham maksud. Baca surah Al-Kafirun, tak faham maksud. Baca 3 Qul, tak faham maksud. Tapi kesan daripada kita duk buat program-program seperti ini, sama ada dalam skala kecil ataupun skala besar, berjaya mendatangkan minat kepada umat, kepada masyarakat terhadap Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, jadi hari ini insya-Allah saya akan berbicara, tajuk yang disediakan oleh Jabatan Agama Islam Perlis adalah berkaitan dengan hak Allah ke atas hamba-Nya berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mulakan pagi ini ringkas saja sebab saya lepas ni ada satu program. Hadis daripada Sahihain Imam Bukhari dan juga Muslim rahimahumullah ta'ala anhu, daripada kitab sahihnya daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muaz, atadri ma haqqullah ala ibad? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Atadri ma haqquhum alayhi? Qal Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal alla yu'adzibahum. Wa fi lafzi Muslim, wa haqqul ibadi 'ala Allah 'azza wa jalla alla yu'adziba man la yushrika bihi syai'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Muaz, tahukah engkau apakah hak Allah ke atas para hamba-Nya? Lalu Muaz berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku tak tahu ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW bersabda, hendaklah mereka yang melakukan ibadah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya sesuatu apapun, alla ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Ay ya'buduhu, hendaklah dia menyembah Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Lalu Muaz berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasul saja yang mengetahui. Dan lafaz yang lain, haqqul ibadi 'ala Allah 'azza wa jalla alla yu'azziba man la yusyrika bihi syai'a. Dan lafaz Muslim, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya. Mari sama-sama kita perhatikan hak Allah yang kita kena laksanakan sebagai seorang hamba. Apa hak kita yang kita kena berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Antaranya kalau kita ambil daripada surah Az-Zariyat, antara kemestian yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah melakukan ibadah. Kita takkan mari masjid
Kita takkan buat amal ibadah, duk pulun ibadah sebelum mari masjid ni tadi kita tahajud. Tujuan daripada tahajud tu pun kita reti dah. Tujuannya nak rapatkan diri kita dengan Allah. Pasal apa kita duk bangun awal tu? Tuan-tuan mari awal ni pasal apa? Sebab kita rasa kita ni hamba. Kalau kita tak ada rasa perasaan hamba, kita tak mari. Sebab itu kalau iman kita semakin menipis, iman kita tak charging, kita tak charge iman kita, pakai tak mari dah. Tapi oleh kerana kita rasa kita ni hamba Allah, kita mari. Jalan kaki ke, tak apa nak larat ke, naik motorkar ke, kita mari kerana rasa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tanggungjawab kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita sebut, setiap hari kita sebut apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Asasnya Tuhan kata, aku tak ciptakan kamu melainkan untuk melakukan ibadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk melakukan ibadah. Apakah kita melakukan ibadah kepada Allah itu akan menaikkan Allah Subhanahu Wa Taala, akan jadi kuat lagi Allah? Ataupun kalau dengan tidak melakukan ibadah itu Allah akan jadi lemah? Tidak. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Aku pun tak berhajat daripada mereka penyembah-penyembah ni, kita semua ni nak bagi rezeki kat Tuhan ataupun mereka nak beri makan pada aku. Agama lain dia berasa dia kena bagi makan kat Tuhan. Daripada musyrikin Mekah dulu, Tuhan tu dia buat daripada tamar, dijadikan daripada tamar kan? Sampai Tuhan templak mereka dalam Quran. Templak pasal apa? Pasal dia pun menganggap Tuhan tu kena beri makan, Tuhan tu mereka boleh buat, mereka yang reka. Tapi kita, asas kita menyembah Allah itu untuk diri kita, rasa tanggungjawab kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, makna liya'buduni adalah untuk beribadah kepada aku. Asal ayat ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Asalnya, tapi tak disebut, dihadzafkan ya lil fard. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa maksud liya'buduni? Ay yuwahhiduni. Sembah Allah itu maksud dia apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah dengan tidak mensyirikkan Allah sesuatu apa pun. Itu maksud daripada kita duk sembahyang, kita duk melakukan ibadah ini, supaya memperesakan Allah Subhanahu wa taala dan rasa keagungan Allah Azza wa Jalla. Tauhid adalah perintah Allah yang paling agung, kerana merupakan asas fondasi kepada seluruh agama yang dibangunkan di atasnya. Ini tauhid. Tauhid hilang, salat kita lebur, amalan-amalan kita lebur, tak jadi apa. Tapi oleh kerana tauhid dia menjadi fundamental, maka itulah asas kita untuk melakukan semua ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perjuangan para nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan adalah menyembah Allah. Mana-mana para nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibut taghut. Dan kami
ba'atsna fi kulli ummatin, kami telah utuskan seorang rasul untuk setiap umat. Apa kerja mereka? Kerja mereka sembah, suruh perintah sembah Allah. An-ni'budullah, sembahlah Allah dan jauhkanlah taghut, syaitan, sembahan-sembahan berhala, perkara-perkara melampaui batas. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, dia berkata, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahawasanya hujjah, keterangan telah ditegakkan pada seluruh umat, dan tidak ada satu umat pun, baik yang telah lalu maupun yang datang kemudian, melainkan Allah telah mengutus kepada mereka seorang rasul, yang mana seluruh para rasul itu satu dalam agama dan dakwah mereka, iaitu menyeru untuk beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak ada sekutu baginya. Demikian juga para hadirin, kalau kita perhati, kita duduk mengaji sebelum daripada ni pun tentang kepentingan tauhid. Bila sebut tauhid tu, tauhid terbagi pada 3. Tauhid ni ada 3. Apa dia? Duk ingat lagi tak? Apa dia? Yang pertama, tauhid al-uluhiyah. Ni kita ulang balik pengajian kita. Tauhid uluhiyah. Yang kedua, tauhid rububiyah. Yang ketiga, tauhid al-asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. 3 ni tauhid. Asas yang kata tauhid tu. Sebab itu susunan ini menentukan kita mengesakan Allah atau sebaliknya. Dia tak boleh tinggalkan salah satu daripada ni. Kita ambil tauhid uluhiyah, tinggalkan rububiyah. Ambil rububiyah, tinggalkan uluhiyah, tak boleh. Dia kena terangkum sekali. Apa maksud rububiyah? Tauhid ar-rububiyah iaitu mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, dan di antara perbuatan Allah adalah menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, memberi manfaat. Ini kerja Tuhan. Nak bagi makan, nak bagi sihat, nak bagi sakit, kerja Tuhan. Tak nak bagi makan, kerja Tuhan juga. Ada kerja Tuhan. Nak hilangkan kerja kita, kerja Tuhan. Nak bagi bisnes kat kita, kerja Tuhan. Tak mau bagi bisnes kat kita pun, kerja Tuhan. So Allah Subhanahu wa taala itu Rabb ni dialah yang menentukan, dialah yang mentadbir alam ini dan menentukan sunnatullah dan sunnatul kauniyah. Tuhan yang tentukan. Itu satu. Tauhid rububiyah boleh kata ada pada semua. Tanya pada orang musyrik, dia percaya kepada Allah. Orang musyrik Makkah, bezanya dia sembah Allah dan dijadikan berhala-berhala itu sebagai perantara. Al-Lata wal-Uzzah wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra, itu perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni diajar dalam agama tak ada perantara. Bila nak minta, boleh minta direct kepada Allah. Minta. Tak perlu ada perantara. Dengan adab-adabnya. Sebab itu bila kita berdoa, kita baca alhamdulillah, tahmid, kita selawat, kita istighfar, itu adab dia. Kita taubat kepada Allah baru minta hajat. Alhamdulillahirabbil alamin, itu kaedah bila kita doa. Selawat, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Itu kaedah dia. Lepas tu kita minta dulu, minta ampun. Minta ampun dengan Allah dulu. Allahumma ghfirli dhunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Minta ampun dulu. Minta ampun dulu untuk mak bapak kita. Allahumma ghfir lana dhunubana wali walidina.
warhamhum kama rabbawna sighara. Minta pula ampun untuk diri kita. Allahumma ighfir lana dhunubana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa yang lalu, dosa yang kemudian, dosa yang aku sedar, dosa yang aku tak sedar, dosa kecil, dosa besar, dan dosa yang kau lebih mengetahui daripada aku tak tahu pun itu dosa. Minta ampun dengan Allah, itu adab bila mana berdoa. Lepas tu baru kita minta hajat. Tuan-tuan buat solat hajat, solat istisqa, minta hujan. Kita jaranglah kalau negara Arab tu istisqa, solat minta hujan. Sebelum nak solat istisqa tu, lebih baik kita taubat dulu, kan? Taubat dulu, solat taubat, minta ampun dengan Allah di atas dosa-dosa kita yang kita dok buat, baru minta merintih kepada Allah. Itu adab dalam berdoa. Tapi boleh tak kita nak minta direct dengan Allah? Boleh. Agama kita mengajar untuk minta direct kepada Allah. Surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku meminta kepada aku, maka ketahuilah bahawa kedudukan aku dengan hamba itu qarib, dekat. Kita dengan Allah ni dekat, Tuhan kata. Jangan rasa jauh, kita ni dekat. Tuhan dengar rintihan kita. Tuan-tuan biasa tak pukul 2-3 pagi terbangun macam tu? Terbangun 2-3 pagi. Biasa selalu bangun 2-3 pagi tu pasal apa? Ngigau ataupun nak terkencing. Tuhan bagi ngigau ke, mimpi seram ke, nak terkencing ke, bukan saja-saja Tuhan bagi. Sebab Tuhan nak dengar rintihan kita. Dia kejutkan kita tu dengan sebab-sebab yang macam tu. Tapi lebih daripada tu, Tuhan nak abang kita, hang ada masalah. Aku tahu engkau ada masalah, hang ada masalah. Doa kat aku. Yanzilu Rabbuna ila as-sama'i dunya hina yabqa thulutsail akhir. Tuhan turun pada 2/3 malam. Tuhan kata, siapa yang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang minta ampun akan aku ampunkan, siapa yang ada hajat aku akan tunaikan hajat dia. Bukan saja Tuhan kejut kita tu. Paling kurang kalau kita terjaga pun, malas sangat nak sembahyang, doa dengan Allah, minta Allah ampunkan. Maknanya kita sebagai hamba Allah dengan Tuhan kita direct, tak perlu ada perantara. Tak perlu kita duk habaq selalu orang pergi time-time musim periksa. Tahun ni tak ada periksa dah, anak-anak kita, cucu kita. Hujung tahun ni tak ada periksa. Selalu time periksa ni ramai orang datang masjid. Bukan masjid ni lah, masjid tempat lain, pasal cari Tok Imam. Tok Imam, boleh tak baca sikit ni, anak saya ingat nak bagi full A lah. Boleh, minta full A. Nak full A tu jumpa Tok Imam dulu, baca sikit. Padahal tak apalah, nak minta barakah imam tu, doa imam tu, pakar-pakar doa, tak ada masalah. Tapi doa yang barakah ni doa seorang ibu, seorang ayah, kan? Itu yang lebih dekat dengan seorang anak, seorang atuk, seorang opah, seorang nenek. Itu yang lebih dekat dengan cucu dia. Kita yang doa untuk dia. Para hadirin,
direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu membezakan kita dengan agama lain ialah kita tauhid, mereka agama syirik. Nasrani, Yahudi, Al-Wathaniyah, penyembah-penyembah berhala, mereka semua syirik, sedangkan kita agama tauhid. Yang kedua, tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Ini sebagai ulang tayang. Tauhid yang pertama, tauhid rububiyah. Tuhan tu yang mentadbir alam, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memberikan manfaat, mudarat. Tauhid uluhiyah, ini dari kita. Sebab itu setiap hari tuan-tuan, antara kalimah yang kita ulang-ulang sebut ialah ni, tauhid uluhiyah ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bukan rasa Tuhan itu pentadbir alam, dia Tuhan segalanya, tapi hak kita sebagai hamba adalah al-uluhiyah, iaitu mengesakan Allah dalam amal ibadahnya, atau dikenal juga dengan tauhid ubudiyah. Uluhiyah pun betul, ubudiyah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala, yang berupa perkataan maupun perbuatan, zahir maupun batin. Lalu bagaimana kita mengetahui bahawa sesuatu itu dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jika Allah memerintahkan sesuatu perbuatan, maka pasti perbuatan itu dicintai. Allah perintahkan salat, kita buat salat. Bukan saya saja buat, pasal hak kita sebagai hamba tu kena sembah Allah. Allah suruh puasa, kita puasa. Allah suruh zakat, kita tunai zakat seboleh mungkin. Pasal apa? Hak uluhiyah itu, hak kita kepada Allah itu sebagai hamba, yang tak boleh kita pandang sepi. Baru ni tuan-tuan, saya up satu status lah dalam FB. Saya up lepas kerajaan umumkan, dan ni cerita sikit luar sikit lah bagi segar sikit. Lepas kerajaan umumkan duit KWSP boleh keluar sampai 10,000 lah. Asalnya tu 6,000 je, 6,000 dalam tempoh 12 bulan tak silap saya. Itu akhir, sebelum disokong penuh, diumumkan boleh keluar 10,000 daripada KWSP. Orang seronok lah. Siapa yang ada ni dekat duk ada 8 juta yang ada KWSP ni. Orang kerajaan tak ada lah. Kalau ayah-ayah semua orang kerajaan tak ada lah, no? Ataupun pencin-pencin tak dapat lah. Jadi yang dapat ni kebanyakannya tu badan berkanun ataupun swasta, 8 juta. Ramai seronok. Duk sebut tu apa benda nak buat. Bila press pergi tanya seorang-seorang, dapat 10,000 nak buat apa? Saya nak beli motor, nak buat Grab Food, Panda Food. Tak apalah. Saya nak buat modal beli mesin jahit. Saya apa lagi nak buat bisnes online. Saya nak belanja mak ayah saya makan. Macam-macam lah. Itu dulu mula-mula tu nak pergi belanja mak ayah dulu. Tak apa. Dalam banyak-banyak yang interview tu, semua duk habaq nak buat tu, nak buat ni, nak buat ni. Tapi tak ada lagi orang duk habaq saya nak bayar zakat. Tak ada lagi. Saya dapat ni duit KWSP ni 10,000, saya nak bayar zakat. Tak ada lagi orang duk habaq saya dapat 10,000 ni, saya nak wakaf, saya nak infak sebahagian daripadanya, sikit daripadanya. Tak ada lagi. Dah abang buat tu, buat ni, nak labur tu, nak labur ni, nak masuk saham tu, nak masuk saham ni. Itu ramai. Buktinya tuan-tuan, saya buat survey dalam ni kajian saya, survey kebanyakan
Orang yang keluar duit daripada KWSP, bukan kata 10,000 ni, yang dapat 200,000, 300,000, kebanyakannya tak bayar zakat. Kebanyakannya. Dari situlah bermulanya tidak barakah harta tu. Jadi harta tak barakah. Duk masuk tu, duk masuk ni, duk bagi tu, duk bagi ni, duk besar tu, duk besar ni, kan? Bila orang dapat duit seketui ni, 200,000 contoh, 300,000. Oh, bila dah pegang seketui besar macam tu, tengok benda lain semua kecil. Tengok rumah tu kecil. Kata, nak besar rumah lah. Tengok kereta kecil, nak besar kereta. Tengok orang rumah pun kecil, nak bagi besar orang rumah tu. Tuan-tuan. Jadi waktu tu semua pakat besar, lupa benda yang asas ni. Antaranya keperluan dan hak kita kepada Allah. Apa dia? Zakat. Hak Allah, hak manusia. Dua sekali zakat ni. Hak Allah dan hak sesama manusia. Tinggal itu Sebab itu saya kata, jangan lupa zakat. Keluar duit tu, bayar zakat dulu. Sikit lah, 2.5%. Kalau 10,000 tu, ambil 250 je, bayar zakat. InsyaAllah duit melekat. Saya abang, barakah yang kita bagi 250, barakah perniagaan kita tu, barakah. Macam yang Nabi sebut kepada Abdul Rahman bin Auf. Dia pinjam duit daripada Sa'ad bin Rabi' 40 dinar, 80 dinar. Kemudian 40 dinar tu dia bagi kat Rasulullah. Ya Rasulullah, ni aku infak fi sabilillah. Yang ni 40 dinar ni aku nak berniaga. Kemudian apa kata Nabi kepada Abdul Rahman bin Auf? Barakallahu laka fima amsaka wa fima anfaqa. Kama qala Rasul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati apa yang kau infakkan dan apa yang kau pegang untuk berniaga. Pegang untuk jadi modal. Itu baru barakah. Tengok kata Abdul Rahman bin Auf, penuh, banyak, meninggalkan harta yang cukup banyak. Barakah. So 250 je nak ambil daripada 10,000. Bukan banyak. Ada orang tanya, 10,000 tu dah sampai nisab lah. Perlih tuan-tuan, nisab berapa? Perlih 17,000 kot ada lah. Sama lah lebih kurang. Dia ikut nilai emas. Duk ada lebih kurang 17,000. Ada yang tanya, 17,000 Ustaz? Bukannya 10,000. Dia 6 syarat. Zakat ni 6 syarat. 2 syarat terakhir tu, cukup haul, cukup nisab. 2 syarat. Haul tu apa? Tahun. Duit dalam KWSP tu dah berapa tahun dah? Kalau kerja 20 tahun, 20 tahun lah. 25 tahun, 25 tahun lah. Dah lebih lah. Nisab, duit dalam KWSP akaun satu tu berapa duit tu ada? Berapa puluh ribu ada? Berapa ratus ribu ada? Jadi dah tentu dah lebih nisabnya. Yang boleh keluar 10,000 ni yang dah lebih. Dia bukan duk ada 10,000 tu je, siapa ada 10,000 tak lepas. Dia ada banyak syarat. Jadi semua 6 syarat tu dah lengkap. Tinggal lagi tak pegang kat tangannya. Bila pegang je kat tangan, wajib zakat. Masuk dalam akaun kita, wajib zakat. Yang inilah ramai orang terlepas pandang berkaitan dengan zakat dia. Ramai tuan-tuan, daripada survey saya, daripada survey para pengkaji, daripada survey Majlis Agama Islam, ramai orang terlepas bayar zakat. Jadi sebab itu, nak barakah, tunaikan hak Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, saya ringkas je lah. Lepas ni saya ada kena pergi padam sak. Dah kena pergi dah, no? Tauhid al-asma' wa sifat. Tauhid nama Allah dan sifat Allah.
iaitu mengesakan Allah pada nama-namanya, sifat-sifatnya yang ia tetapkan untuk dirinya dan menafikan dari Allah apa yang dinafikan dirinya, baik yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, tanpa melakukan tahrif, iaitu penyelewengan, ta'til, penolakan, takyif, penggambaran, tamthil, penyerupaan. Nama-nama Allah tu. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul مصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت. Itu dia الأسماء الأسماء الحسنى وصفاته العلى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Maka Allah ajar pada kita, bila mana nak berdoa, doalah dengan nama Al-Husna, nama-nama Allah yang indah. Doa dengan doa, Ya Khaliq, Ya Al-Bari, Ya Al-Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Ghaniyun, Ya Hamidun. Kita nak doa, Ya Ghani, Ya Maha Kaya, Ya Hamid, Ya Maha Terpuji. Aghnina bihalalika an haramik. Kayakanlah aku, cukupkanlah aku dengan harta yang halal, jauhkanlah yang haram. Adab mana kita malam kita nak berdoa. Dan sifat-sifat kaya ada juga pada manusia, Allah pinjamkan pada manusia. Berilmu Allah beri pada manusia, tapi sama tak ilmu yang ada pada manusia, cerdik pandai ada pada manusia dengan ilmu Allah? Dah tentu tak sama. Laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Maka kita kena sebut nama-nama Allah ni, kena tahu nama-nama Allah ini, dan beriman dengan nama-nama Allah dan juga sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil tiga akidah, tiga pembahagian akidah yang kita kena pegang, dan itu yang menentukan asas tauhid, keesaan kita kepada Allah. Lawan dia syirik. Lawan kepada tauhid syirik. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran hikayatan an Luqman, cerita pasal Luqman apabila dia menasihat pada anak dia. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dari surah Luqman ayat 13. Pesan Luqman, mula nak pesan sebelum salat, sebelum akhlak baik, sebelum jangan sombong, jangan bongkak, jangan angkuh, sebelum nak pesan semua-semua tu, ni dulu tauhid, tinggal syirik. Kita tuan-tuan sayang pendidikan kita lah yang saya perhati. Anak kita yang mengaji tauhid ataupun mengaji akidah, selalunya peringkat mana? Sekolah rendah ke? Tadika ke? Sekolah rendah ke? Sekolah menengah ke? Universiti. Selalunya yang semua pakat mengaji, jawapannya sekolah rendah.
Semua pakat mengaji waktu sekolah rendah. Tu, tauhid apa semua tu. Tapi bila mai pergi sekolah menengah, dia pakat tahu-tahu macam tu ya. Tapi ilmu tauhid dia tu ilmu sekolah rendah tu. Dia pergi masuk universiti, ngaji kedoktoran ke, medik ke, farmasi ke, engineering ke. Biasanya silibus yang ada tu dia tak kaitkan dengan akidah tauhid ni. Jadi ilmu yang ada pada anak-anak kita tu ilmu sekolah rendah. Kalau sekolah rendah tu takat mengaji wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi, takat tu sifat 20, sifat mustahil, sifat arus. Wajib bagi Allah, wajib bagi Nabi, harus bagi Allah, harus bagi Nabi. Kau takat tu je pusing tu, sebab itu akidah tak kuat, tauhidnya tak kuat. Malah mudah terdedah kepada segala bentuk syirik. Mengaji tinggi-tinggi dah, bagus dah mengaji tinggi. Tapi duk masalah apa-apa duk pegang lagi dengan Tok Bomo. Duk pegang lagi. Mengaji tinggi-tinggi sampai Al-Azhar apa dah. Heran juga, tapi tak tahu dia mengaji betul ke kat Azhar tu. Ikut Ayah Pin. Ada lagi. Itu antara pengikut tu Ayah Pin. Keluaran Al-Azhar, tapi saya rasa dia tak pergi mengaji kat Azhar. Sebut je kata Azhar. Kalau dia betul mengaji, dia tak akan jadi macam tu. Balik ikut Ayah Pin. Tanya dia pasal apa ikut Ayah Pin. Pasal Ayah Pin ni satu-satunya orang Melayu yang semua bangsa ikut dia. Semua agama ikut dia, bukan kata bangsa, agama pun ikut dia. Hindu pun sembah dia. Dahsyat benar Ayah Pin. Lah tak jumpa dah Ayah Pin, dia kata naik ke langit balik. Allah alam. Ayah Pin orang Perlis bukan? Ha? Bukan orang Perlis. Ha? Dia orang mana? Terengganu, ingat orang Perlis. Karut kata orang Perlis. Jadi tuan-tuan, orang Perlis bagus-bagus tauhid dia. Kan? Tauhid dia kena kuat. Akidah dia kena kuat. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita masa kita. Puan-puan maaf, saya ringkaskan. Saya ada program lepas pada ni. Tok Mufti pun dah pergi sana tadi. Mudah-mudahan Allah berkati kita masa kita dan waktu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.